Faris. Nampak Is je. Tu. Boleh je. Kan. Putri. Hilang dah. Ke memang kejap hilang, kejap on. Putri ni. Dania Fariha. Safira, Azwa. Kan? Sekarang ni ada 2 orang je buka. Saya nampak Is dengan Puteri. Okey, saya nak present. Awak bagi tahu saya nampak ke tak Kejap. Okey, sekejap. Sekejap. Buku bawa tak? Buku bawa. Buku ada tak ni dengan awak ni? Buku nota? Buku. Ya. Ya. Kecil tak ada. Apa dia? Buku kecil tak ada? Buku besar ada tak? Buku besar? Buku besar ada. Guna buku besar je. Tak apa Balkis. Yang hari tu salin dekat mana? Yang hari Selasa tu? Buku besar. Salin dia buku besar. Kita pakai buku besar je kali ni. PKPR pakai buku besar je. Okay. Alright. Kejap. Awak nampak tak slide yang saya present? Nampak. Okay. Kejap. Saya nak dengan Meet sekali. Dengan WhatsApp. Ada yang tak boleh ni, Aisyah tak boleh. Okay. Anak-anak yang tak boleh guna Google Meet, saya akan buat juga guna WhatsApp. So, Nurilah kita buat 2 cara. Okay. Kesian kan kita ni sampai 2 cara dia ni. Okay. Alright. Okay, nampak kan kita punya slide? Wah, jenuh juga saya nak buat 2 cara ni. Okay, kita sambung yang hari tu punya tajuk. Ingat tak tajuk hari tu apa dia? Tajuk hari Selasa. Cuba tengok balik buku nota. Demonstrasi. Homeostasis kan. Tajuknya adalah homeostasis. Okey. So hari ni kita pun nak sambung jugalah tentang homeostasis. Okey, sekejap saya nak share dengan kawan-kawan kawan-kawan dalam WhatsApp. Kesian juga diorang ni. So kena buat 2 cara lah kita. Di samping kita tengok Google Meet, kita bagi juga dekat WhatsApp. Okay. Alright. So hari ni kita masuk part 2. Okay. Bahagian kedua. Hari tu kita bahagian pertama. Saya memang buat slow-slow sebab saya tak nak anak-anak confused, anak-anak serabut, anak-anak rasa terbeban. So saya buat slow-slow je lah. Dan tak faham boleh tak? Tanya. Jangan kalau tak faham buat senyap je. Tanya. Okay. Okey, seterusnya kita akan tengok slide yang kedua. Okey, hari ini kita pertama sekali kita akan ulang kaji lah. Ulang kaji tentang kawal atur kandungan air. Kalau anak-anak ingat yang minggu lepas hari Selasa hari tu kita dah belajar tentang kawal atur kandungan air. Okey. So hari ini kita nak ulang kaji. Hari ini kita akan ulang kaji. Seterusnya kita akan tengok kawal atur suhu badan. Selepas kita akan buat buku aktiviti, 1 muka surat je. Muka surat 27. Lepas tu sesi soal jawab dan rumusan tu sahaja hari ini. Seterusnya, slide yang ketiga. Jangan salin lagi. Okay, jangan salin lagi. Dia kata salin, mau salin Okay, sekejap. Slide yang ketiga, ulang kaji. Ni nak ulang kaji lah. Okey. Berikan contoh keadaan persekitaran dalam badan. Siapa ingat? Apakah satu contoh persekitaran dalam badan? Apakah? Contoh persekitaran dalam badan. Contohnya suhu. Okey, siapa jawab tadi? Amani Fatin kan? Ya. Bagus. Lagi? Selain suhu? Kandungan air. Kandungan air. Kita tengok.
Lagi? Tekanan darah. Betul, tekanan darah. Lagi? Apa lagi persekitaran dalam badan? Ni pelajaran hari tu ni. Ada yang tanya saya. pH tubuh. Ada yang tanya saya tentang pH tubuh minggu lepas. Minggu lepas. Apa tu pH tubuh? Ni merujuk pada apa? pH tubuh ni. Alkali. Ya, pH tubuh dia merujuk kepada keadaan asid atau alkali dalam badan kita. Okey, so bagus, pandai anak-anak. So ini adalah contohlah keadaan dalam badan kita iaitu suhu, kandungan air. Siapa yang beritahu tadi kan? Amnani Fatin dah jawab. Kandungan air, kemudian pH tubuh, asid ke, alkali ke, dan juga tekanan darah. Okey. Alright, itu soalan pertama. Kita ada 6 soalan ulang kaji. Okey, seterusnya siapa yang angkat tangan ni? Qayyum. Qayyum, kenapa Qayyum? Okey, Qayyum nak jawab soalan nombor 2, Qayyum. Silakan Qayyum. Qayyum angkat tangan dah. Qayyum. Kenapa, apa itu nama proses mekanisme pembetulan? Qayyum angkat tangan kan? Boleh tak Qayyum jawab? Apakah dia nama proses yang melibatkan mekanisme pembetulan? Siapa boleh jawab? Tak ada siapa boleh jawab? Qayyum dah angkat tangan ke awak chatting? Tulis kat chatting. Apa dia proses yang melibatkan mekanisme pembetulan? Kawalan homeopati. Bagus. Siapa tu? Dania Dania yang jawab. Okey. Betul. Nama dia adalah proses kawalan homeostasis. Okey. Ni jawapan dia. Ini tak payah sekali lagi lah. Baru bagi macam soalan ulang kaji sahaja. So, nama dia adalah proses kawalan homeostasis. Dan pusat kawalannya adalah di otak. Okey, pusat kawalannya adalah di otak. Qayyum putus-putus. Okey. Ke saya kena cakap slow. Kesian pula Qayyum ni. Okey. Alright, anak-anak kalau ada putus-putus boleh refer sekali dekat WhatsApp. Cuma saya takut saya ada rakam ke tak rakam lah kan. Okey, so nama proses, sekejap saya rakam sekali. Nama proses yang melibatkan mekanisme pembetulan yang kita belajar hari Selasa ialah proses kawalan homeostasis. Pusat kawalan kita adalah di otak. Okey, soalan yang ketiga. Bagaimanakah kandungan air dalam tubuh kita boleh bertambah? Macam mana air dalam badan kita boleh bertambah? Macam mana air dalam tubuh kita boleh tambah banyak? Siapa tahu? Faris? Faris dah sudah semayang belum ni Faris? Siapa Ji Abbas tadi? Apa dia? Kita minum air. Ya, betul. Tu je jawapan dia. Bukan tu je lah. Ada lagi jawapan dia. Tapi di antaranya adalah bila kita minum air, maka kandungan air dalam tubuh kita akan bertambah. Okey, itu satu. Okey. Darwisha. Okey. Yang Ji Abbas ni Darwisha Nik Ji Abbas. Sekejap, saya kena tulis ni. Kalau tidak saya terlupa. Darwisha. Mana Darwisha? Okey, Darwisha. Okey, bagus. Antaranya jawapan dia adalah bila kita minum air, kita ambil air dengan banyak, maka kandungan air dalam tubuh kita akan bertambah. Anak-anak rasa ada tak cara lain yang menyebabkan tubuh kita boleh ada air yang banyak? Ada tak cara lain? Ada idea?
Macam mana air boleh bertambah dalam tubuh kita ni? Kita minum, kalau orang sakit dekat hospital tu kan, orang sakit dekat hospital kan dia ada masuk drip. Dawisha mesti tahu, mak jururawat ni Dawisha. Dawisha? Ada. Itulah tu. Tak dengar. Itulah saya takut line kurang sikit kan. Belum. Okey. Okey, tak apa. Seterusnya soalan nombor 4. Kita dah soalan nombor 4 ni. Kita tengok soalan nombor 4. Soalan dia tanya, okey, bagaimanakah kandungan air dalam tubuh kita boleh berkurang pula? Tadi bertambah, sekarang berkurang. Belum. Apa dia? Dania? Dania sebab apa tadi? Saya macam dengar Dania sebut berpeluh. Betul ke? Anak-anak kalau macam masalah lain tak boleh nak jawab, boleh jawab dekat chat juga. Okay, saya on chat juga. Kan? Okay, soalan dia bagaimanakah kandungan air dalam tubuh kita boleh berkurang kan? Anak-anak boleh jawab di chat juga. Kalau macam, macam mana? Tadi kalau bertambah dengan cara kita minum air, kan? Kalau berkurang, macam mana pula air dalam tubuh kita boleh berkurang? Azwa? Saya tak nak, dari tadi saya dengar Azwa, tapi Azwa senyap je. Aisyah? Ayo, ke saya cakap seorang ni? Kita berlari. Okey, betul. Dawisha kata bila kita berlari berpeluh. Qayyum kata bila kita kencing. Betul lah tu. Bila kita kencing, kita buang air kan. Bila kita bersenam, kita berpeluh. So, itu antara cara air dalam tubuh boleh berkurang, iaitu bila kita berlari, kita bersenam, kita kencing, kita berpeluh. So, air dalam tubuh kita akan berkurang. Okey, so ni antara jawapannya. Sekejap. Satu lagi puasa. Anak-anak ada yang puasa tak? Puasa 6. Dah puasa 6 belum ke ada yang dah raya? Raya puasa 6. Tak tahu. Tak tahu? Faris puasa? Kenapa puasa 6? Tak, okey, tak apa. Tapi sebenarnya adalah baik kalau kita dapat puasa 6 sebab dia punya fadilatnya ialah seolah-olah kita puasa selama setahun. Lepas puasa Ramadan sebulan, kita puasa 6, seolah kita puasa selama setahun. Hebat sebenarnya. 6 hari je, try lah. Kita banyak lagi masa. Okey, soalan nombor 5. Apa yang berlaku kepada tubuh kita, kan, bila kandungan air dalam tubuh kita berkurangan? Ni belajar hari tu ni. Bila kandungan air dalam tubuh kita berkurang, so apa yang berlaku kat tubuh kita? Terasa letih. Apa dia? Terasa letih. Kita rasa letih, bila air dalam tubuh kita berkurang, kita rasa nak minum air, betul tak? So ini ada kaitan dengan homeostasis. Ya betul, kita akan rasa dahaga. Okay. Bila kita rasa dahaga, so kita nak minum air, kan? So sekarang ni, cuba tengok ini yang hari tu kita tengok. Bila, apa ni sekejap saya masukkan dalam WhatsApp jap. Kesian untuk kawan-kawan dekat dalam WhatsApp. Okey, bila ni saya tengok dekat slide bila tubuh kita dalam tubuh kita airnya berkurang, so keadaan itu akan dikesan oleh otak. Ingat tak tadi kita belajar bahawa otak adalah pusat kawalan kan? So, apa yang berlaku ialah bila otak dia detect, oh air dah kurang. Air dalam tubuh kita dah kurang. So, otak akan bagi arahan.
Arahannya ialah otak akan rangsang rembesan sejenis hormon. Nama hormon tu ADH. Okay? Dia rangsang penghasilan sejenis hormon. Kemudian dia akan rangsang ginjal bawah pinggang kita untuk kurangkan penghasilan air kencing. So air kencing kita sikit. Air kencing kita sikit dan tak akan rasa haus sangat. Perasan tak masa kita puasa, kita tak banyak kencing. Sebab tubuh kita sebenarnya dia bagi arahan kurangkan penghasilan air kencing sebab tubuh kita kekurangan air. So bila kita dah rasa dahaga, kita nak minum air. Bila kita minum air, kandungan air dalam tubuh meningkat dan rasa air dalam tubuh kembali normal. Tu apa yang berlaku tau bila tubuh kita kekurangan air. So yang seterusnya, bila tubuh kita berlebihan air pula, apa yang berlaku pada tubuh kita? Bila tubuh kita berlebihan air. So tahu apa berlaku pada tubuh kita bila kita banyak air dalam badan kita? Boleh jawab dekat chat juga. Salur darah mengecut. Oh, salur darah mengecut. Ni bila air banyak ni. Air banyak salur darah kita mengecut ke? Yang pertama sekali, bila air banyak sangat, perasan tak apa yang berlaku? Kalau air banyak sangat, kita minum banyak sangat air. So, apa yang berlaku lepas tu? Menggigil. Menggigil lagi? Lagi apa yang berlaku? Kita minum banyak air ni. Maksudnya kita nak buang air, nak kurangkan air dalam tubuh kita. So air dah berlebihan. Kencing. Ya, itu jawapan yang paling mudah, iaitu kita akan kencing. Sekejap, saya letak satu slide lagi. So sekarang kita tengok bila air yang berlebihan, so otak kita akan detect. Tu yang penting lah. First kali, otak kita akan detect bahawa tubuh kita dah berlebihan air. Tu first. Okay. Bila otak kita detect tubuh kita berlebihan air, otak akan rangsang hormon untuk bagi arahan dekat buah pinggang, kat ginjal kita supaya serap air banyak dan tambahkan kandungan air kencing. So, lagi banyaklah air kencing akan dihasilkan. Bila kita dah kencing, maka kandungan dalam air pun akan berkurang. Okay? Qayyum kata muntah. Betul juga. Sebenarnya boleh juga kalau air berlebihan banyak sangat sampai kat sini, sampai dekat tekak, kita boleh muntah. Boleh jadi juga. Betul tu Qayyum. Okay. Tapi yang paling tepat adalah kencing lah. Alright, so sekarang semua orang keluarkan buku nota, buka dekat indeks, boleh? Dah belum? Dah. Alright, dekat indeks. Okay, bagus Puteri. Okay, tajuk dia. Okay, dekat indeks, buku nota kita, buku besar lah, senang buku besar. Kita tak pakai buku kecil masa PDPR ni, kita pakai buku besar je. Okay, tajuk dia adalah kawal atur suhu badan, itu tajuk dia. Tulis tarikh hari ni 20 Mei 2021. Okey, buka muka surat baru pun sama. Tulis tajuk atau suhu badan, tarikh 20 Mei. Hari ni hari Khamis. Okey, dah sudah bagi tahu saya nanti kita pergi slide. Dah sudah dah? Tajuk tu dekat slide tu, kawal atur suhu badan. Nampak tak Fatih? Nampak. Alright. Okay, tulis kawal atur suhu badan. Okay, dah sudah bagi tahu Okay, Faris is sila bersedia. Dah, okay, yang boys dah bersedia belum? Dah siap belum?
Okay, Putri dah. Balkis dah belum, Balkis? Ustazah. Okay, so kita akan tengok next slide. Okay, kita akan tengok next slide. Okay. Tapi anak-anak tunggu arahan saya lah Okay. Tadi kita ulang kaji, kita nak kawal atur kandungan air. So hari ini kita akan belajar tentang kawal atur suhu badan. Okay, kita akan belajar tentang kawal atur suhu badan. So anak-anak boleh tulis tajuk kecil yang kedua, kawal atur suhu badan. Okay, dekat muka surat yang baru, anak-anak tulis tajuk kecil yang kedua ialah kawal atur suhu badan. Okay. Saya nak tanya kawan-kawan dekat WhatsApp kejap Afi ada tak Afi? Afi, tadi macam nampak nama Nasrullah tadi. Afi okey tak? Tak ada? Ke Afi dah khaib? Okey anak-anak, sistem dan organ yang terlibat dalam kawal atau suhu badan. Okey, kita tak payah salin dulu. Okey, tak payah salin dulu. Anak-anak rasa sistem apa yang terlibat? Ada dua sistem. Betul. Atas sekali tu sistem perkumuhan. Okey. Atas tu sistem perkumuhan, bawah tu sistem apa? Sistem Pembiakan. Bukan pembiakan, bukan. So dia ada thyroid, dia ada adrenal, dia ada pancreas kan. So tu ya, sistem endokrin. Bagus. Endokrin. Ya, betul Putri, iaitu endokrin atau hormon. Okey, bagus. Dua sistem. Pembiakan pula, perkumuhan dan endokrin. Okey, organ. Ada 3 organ yang terlibat. Apa nama organ dia? Cuba teka, organ yang terlibat untuk kawal atur suhu badan kita. Apa dia? Tak. Yang paling penting yang kawal. Kawal atur nama. Otak. Yes. Nombor 1 otak. Nombor 2 yang ni. Seluruh tubuh kita ni apa yang paling besar? Organ paling besar ni. Seluruh tubuh ni. Kulit. Kulit. Dan yang ketiga okey, anak-anak salin yang ni. Okey, anak-anak boleh salin yang ni, iaitu sistem dan organ yang terlibat dalam kawal atur suhu badan. Ya, salin Sadam, salin iaitu sistem perkumuhan, sistem endokrin, ada 3 organ, organ otak, kulit dan otak rangka. Qayyum salin ya. Ustazah, tak payah lukis kan? Tak payah lukis, tulis je. Dah siap bagi tahu Jika sistem dan organ yang terlibat untuk kawal atau suhu badan kita. Sistem, kita dah belajar banyak sebenarnya sistem ni. Kita belajar anak-anak gunting tampal dalam penota tu kan. Tu sistem banyak. Tapi yang terlibat dengan kawal atau suhu badan ni 2 je. Yang utamalah perkumuhan. Okey dah.
Alright. Ni Ambas ni kan direct je suruh tanya. Okay, seterusnya. Kita tengok slide seterusnya. Okay. Sebenarnya saya nak bagi dekat kawan-kawan dekat WhatsApp je. Sian dia orang. Sian dia orang. Okay, sekejap. Okey, sekarang ni kita tengok suhu normal tubuh kita adalah 37 darjah Celsius. Itu suhu normal. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, kita cek dekat mall yang kita nak masuk tu kan, dia dalam 36.9 sebenarnya, tapi kita bundarkan 37 darjah Celsius. Okey, sekarang ni keadaan pertama. Bila suhu badan kita meningkat, terutamanya pada hari panas terik, anak-anak berjalan tengah panas, so suhu badan kita akan meningkat. Okey, keadaan ini, suhu badan meningkat ni jadi 37.1, 37.2. Okey, bila suhu badan kita meningkat, otak akan kesan lah, badan dah panas. Okey, so otak akan bagi arahan. Soalan dia, arahan apa? Apa agaknya? Minta salin lagi kejap, kita suruh salin. Agaknya, apa yang tubuh kita kena buat, okay? Apa yang tubuh kita kena buat untuk turunkan suhu badan? Anak-anak rasa apa yang otak akan bagi arahan? Cuba teka. Atau cuba cari. Dalam buku teks ada sebenarnya. Apa yang berlaku pada tubuh kita untuk turunkan suhu? Berteduh? Tak berteduh Qayyum? Otak takkan suruh badan kita berteduh. Tak. Sekarang ni, apa berlaku kat tubuh kita ni, dalam tubuh kita ni, untuk kita sejuk, kembali sejuk. Bukan mandi juga. Balki saya cakap, akan berlaku mekanisme pembetulan. Okey, soalan dia ialah, apakah bentuk mekanisme pembetulan yang tubuh kita akan lakukan bagi menurunkan suhu? Apa dia? Bukan mandi tau. Mandi tu tak. Bukan juga berteduh. Anak-anak yang boleh jawab dekat chat kalau segan. Okey, Qayyum kata salur darah mengembang. Lagi? Ada lagi tak? Ada lagi sebenarnya. Okey, saya tunjukkan jawapan dia. Okey, so yang ini adalah jawapan dia. Betul lah Qayyum cakap tadi, iaitu salur darah akan mengembang. Okey, salur darah mengembang. Bila panas sangat, otak akan bagi arahan salur darah. Sila mengembang. Contohnya. Okey, bulu roma akan condong. Bulu roma kita rapat ke kulit. Okey. Kemudian kita akan berpeluh. Okey, bila kita berpeluh, kita akan sejuk. Tapi tak apa, nanti saya terangkan macam mana boleh sejuk. Okey. Kemudian, aktiviti otot rangka dan perembesan hormon tertentu akan berkurang. Okay. Seterusnya, suhu badan menurun. Maksudnya, otot kita kurang bekerja supaya tak banyak tenaga dibebaskan, tenaga haba dibebaskan. Kalau otot kita banyak bekerja, tenaga haba banyak dibebaskan, tak, tu maksud ayat yang nombor 4 lah. Dan air kencing akan jadi sedikit kalau badan kita panas sangat. Kalau anak-anak perasan kan, bila badan kita terlalu panas, kita jarang kencing tau. Kan? Sebab kita nak mengurangkan kandungan air kencing tu untuk menurunkan suhu badan kita. Okey, anak-anak boleh salin slide yang ni, tak payah lukis. Tapi dah siap bagi tahu tau. Saya tunggu.
Kepada anak-anak yang baru masuk, sila keluarkan buku nota sebab kita sedang belajar sambil menyalin nota. Sekarang ni kita tengok mekanisme pembetulan apa berlaku kalau suhu badan kita meningkat dan menurun. Dari tadi saya tak dengar suara Azwa. Azwa ada tak ni Azwa? Ada. Alhamdulillah. Siapa lagi saya nak panggil? Izzuddin dengan saya tak Izzuddin? Din. Kekhusyuk sedang menyalin. Dalam talian ada 13 orang. Dalam WhatsApp saya tengok dah ramai ni. Saya harap sekejap Dalam Google Meet ada 13 orang. Saya harap yang dalam WhatsApp keep in touch dengan saya. Jangan tertinggal Din ni malu Allah Akbar Din. Janganlah malu, saya tak nampak pun Din tau. Bagi tahu je dengar. Ustazah saya dengar je. Dah siap. Alright, Alhamdulillah. Okay, kita tunggu kawan-kawan dekat WhatsApp ni pun tengah buat. Tuan dah reply. Okay, alright. So, sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan dekat WhatsApp siap, saya nak terangkan sikit lah. Salur darah mengembang. Nanti kita tengok struktur kulit, kita akan nampak salur darah tu mengembang tau. Kemudian, bulu roma kita akan condong. Ada sebab kenapa kalau badan kita panas sangat, bulu roma kita condong. Okey. Lepas tu kita akan berpeluh. Jarang orang kalau panas sangat dia tak berpeluh. Semua orang kalau panas sangat, dia berlari ke, berjalan ke, tengah panas, mesti berpeluh. Sebab itu tindakan tubuh kita untuk menyejukkan badan sebenarnya. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, aktiviti otot macam saya cakap tadi lah. Dan juga perimisan hormon akan berkurang supaya badan kita kurang melakukan kerja bagi mengurangkan penghasilan tenaga haba lah. Dan air kencing akan jadi sikit. Alright. Okey, so saya proceed untuk next slide boleh? Yang dalam Google Meet ni okey tak? Okey. Alright, thank you untuk respon. Saya suka anak-anak respon. Cuma bila respon tu baru on mic. Kalau tidak kan kita dengar macam bunyi kan. Itu je. Alright, respon lah. Janganlah malu. Tak sangka dia malu kan. Okay. Ini next slide-nya. Okay, ini yang saya cakap tadi ni. Bila suhu badan meningkat, bulu roma condong. Kenapa? Salur darah mengembang, kenapa? Kelenjar peluh, kelenjar peluh apa berlaku? Okay, so kita, tak tanya. Dalam Google Meet 13 orang. Tapi kena buat sekali dengan WhatsApp. Balkis ada? Balkis ada? Balkis ada kan Balkis? Balkis? Tadi Balkis. Itulah ustaznya Syafira ada tak? Syafira Balkis kan? Syafira Balkis, betul kan? Itulah ustaz tanya tadi. Syafira ada tak? Ustaz tanya. Okey, so sekarang ni kita tengok apa berlaku pada salur darah. Kenapa salur darah mengembang? Cuba tengok salur darah tu yang dia lukis dengan warna biru. Okey.
Okey, masa suhu badan meningkat, salur darah akan mengembang. Tahu warna biru ni kan? Okey, sekarang ni anak-anak salin. Nombor 1, anak-anak tulis je. Nombor 1, salur darah mengembang untuk membolehkan lebih banyak darah mendekati kulit. Bagi membebaskan... Tak payah lukis, tak payah lukis. Tak payah lukis. Sebab anak-anak boleh refer lukisan ni dalam teks dia sebenarnya. Sebab tu saya tak galakkan anak-anak lukis. Tapi kalau rajin, lukislah. Saya lagi suka. Lukis, warna dengan pastel colour. Wah, bagus siapa-apa buat macam tu. Tak payah lukis tak payah lukis. Siapa Pak Jimin ni? Umur ke? Pak Jimin, nama Korea saja orang ni. Kenapa minat Korea? Saya macam confused juga. Kenapa ramai orang minat Korea? Tulis salur darah mengembang. Oh, Alia ke Pak Jimin ni yang boy. Okey, salur darah mengembang. Tulis yang tu je lah. Okey, macam ni. Sambil awak tulis tu saya terangkan. Perasan tak bila kita berlari, anak-anak sekolah rendah ada buat mentas desa tak? Ada. Okey. Ada kan? Bila kita berlari jauh lah macam tadi merentas desa, terutamanya orang yang kulit putih macam Is kulit putih kan. Perasan tak bila kita berlari, muka kita akan jadi merah pink. Pipi jadi pink, tangan semua jadi pink, merah, ada sebab tau. Sebab bila kita berlari, haba atau suhu badan kita meningkat. Jadi, salur darah kita akan mendekati permukaan kulit. Macam mana? Dengan mengembang. So, salur darah tu mengembang, kemudian dia dekat dengan permukaan kulit, dekat dengan pipi kita, dekat dengan tangan kita, kulit tangan kita, kulit pipi kita, supaya salur darah tu boleh bebaskan haba. Kita kan berlari tadi kan, bila kita berlari, habu banyak dihasilkan. So, otak kita akan bagi arahan. Okey, salur darah semua mengembang dan dekatkan dengan kulit. Supaya salur darah yang mengembang tu boleh bebaskan haba lah ke kulit dan ke persekitaran. So, bila haba terbebas, maka suhu badan kita akan jadi sejuk. Itu maksudnya. Okey, dah habis salin belum? Dah. Alright, good. Okay, now bulu roma condong. Bulu roma condong ni maksudnya bulu roma tu dekat dengan kulit ke jauh pada kulit? Dekat. Yes, bulu roma tu rapatlah dengan kulit kita kan. Okay, dia ada sebab tau. Kenapa bila badan kita panas sangat, bulu roma kita akan condong. Okay, kita tengok sebab dia ni. Nombor 2 Okay. Anak-anak salinan tu lah yang nombor 2, bulu roma condong. Kenapa? Bila bulu roma condong, udara daripada persekitaran akan kurang terperangkap dekat bulu roma tu. So bila udara tu tak ada, dia tak jadi penebat. Dia tak akan jadi penebat yang menghalang haba terbebas. So, bila bulu roma kita condong, maka udara akan kurang terperangkap. So, haba daripada salur darah tadi mudahlah dibebaskan dari kulit. Sebab itulah kalau anak-anak berlari, panas sangat, anak-anak tengok bulu roma semua rapat je dengan kulit. Sebab kurangkan pemerangkapan udara dan haba senang nak dibebaskan daripada permukaan kulit. Sebab tu masih... Ya. Nak tanya soalan boleh? Boleh, Balkis boleh. Apa dia? Kalau badan kita sejuk, bulu roma tu berkembang Bulu roma kita tak kembang. Tapi bila sejuk, bulu roma kita berdiri, tegak. Perasan tak? Bukan kembang, tapi berdiri-berdiri. Anak-anak akan nampak macam ada biji-biji kat kulit.
Lepas tu bulu roma semua tegak. Tu bila sejuk sangat lah. Kita nampak macam ada biji-biji kan dekat kulit kita kan. Sebab masa tu bulu roma kita tegak. Tujuan dia untuk perangkap haba. Untuk perangkap udara. Udara tu dia akan jadi macam penebat tau. Dia akan halang haba daripada mudah terbebas daripada tubuh. Tu bila sejuk Balkis. Bagus Balkis ni, advance. Tanya soalan yang belum kita belajar lagi. Bagus Balkis. Okay. Dah habis salin belum? Dah. Okay. Qayyum dah belum? Qayyum cakap, Ustazah saya belum. Dah sudah belum Qayyum? Kejap. Qayyum senyap ni. Okay. Japil, apa benda tu Japil tu? Japi. Okay. So saya harap anak-anak dekat WhatsApp pun sama dah salin nombor 1 dengan nombor 2. Salin nombor pula. Salin ayat je, jangan lukis. Ini adalah penerangan apa yang berlaku pada tubuh kita bila suhu badan kita meningkat dan badan kita rasa panas sangat. So, dia ada 3 penerangan utama lah. So, kita akan tengok penerangan nombor 3. Apa berlaku pada kelenjar peluh. Kalau kita tengok belah kiri tu, kita akan berpeluh kan. So, bila tubuh kita panas sangat, maka kita akan berpeluh. Okey. Sekarang ni kita tengok apa berlaku pada kelenjar peluh. Okey, anak-anak cuba tengok nombor 3 tu. Bila suhu badan kita meningkat, badan kita panas. Kelenjar peluh dia akan menghasilkan lebih banyak peluh, bagi menyejukkan kulit. Macam mana pula boleh kulit dia sejuk? Bila peluh tu kering. Tapi kita tak boleh sebut kering lah, istilah tu kurang tepat. Bila peluh tersejat. Sebab tu bila kita berlari, kita berjalan tengah panas ke, kita mesti berpeluh. Sebab otak kita bagi tahu kelenjar peluh, sila keluarkan peluh supaya peluh-peluh tu bila kena kat tubuh kita, bila dia kering, bila dia tersejat, maka tubuh kita akan rasa lebih sejuk. So, nombor 3, apa berlaku bila badan kita panas sangat, maka yang berlaku ialah kelenjar peluh akan keluarkan peluh. Kenapa? Bila peluh tu tersejat, kita pun rasa sejuk. Faham tak ni? Faham. Alhamdulillah. Okay, so kita ada 3 penerangan lah apa yang berlaku pada suhu badan kita. Apa yang berlaku pada badan kita bila suhu meningkat. Semua ni dikawal atur oleh otak sebab otak adalah pusat kawalan. Okey, dah siap beritahu tahu. Ustazah dah. Alright, Alhamdulillah. Okay, so sekarang kita nak tengok apa berlaku bila suhu badan kita menurun pula. Normal 37, sekarang ni jadi, sangkut-sangkut di Balkis. Okay. Tak apa, Balkis boleh sambil-sambil dengar dekat mic. Kalau sangkut-sangkut, boleh refer dekat WhatsApp. Okay. Sekarang ni kita nak tengok pula apa berlaku bila suhu badan kita menurun. Okay, thank you Ain untuk respon. Suhu normal tubuh kita adalah 37 darjah Celsius tau. So, bila keadaan sangat sejuk, persekitaran sangat sejuk, suhu badan kita boleh menurun. So sekarang ni kita nak tengok apa berlaku pada tubuh kita bila suhu badan kita menurun.
Okey, bila suhu badan kita menurun, terutamanya pada hari sejuk, anak-anak pergi mana? Dekat Shah Alam tu, siapa tahu nama yang dekat Shah Alam tu? Yang ada ais tu, alamak saya tak ingatlah pula nama dia. Apa dia? Apa tadi? Yang tempat ada ais tu. ICC. Ya betul. Kan ada ais kan? Kan kalau masuk dalam tu kena pakai baju tebal kan? Saya tak. Atau oh tak pakai? Wah hebatnya. Kan sejuk. Si ada ais dalam tu. Boleh tahan Boleh. Wow, hebatlah awak. Okey, kalau selain pada tu, kalau kita pergi melancong negara-negara yang ada salji, so suhu dia bila ada salji, maka suhu dia akan capai aras ais. Sejuk beku tau, kau saja Celsius sebab air dah jadi ais, sebab tu dia jadi salji. Jadi, bila keadaan terlalu sejuk, suhu badan kita akan menurun. So keadaan ni akan, bila suhu badan kita menurun, otak kita akan keselap. Sejuk sangat, suhu badan pun menurun. So apa berlaku kepada badan kita untuk meningkatkan suhu? Inilah jawapannya. Okay, kita tengok. Tu jawapan dia, iaitu kalau kita tengok sekejap, saya hantar dekat WhatsApp sekejap. So, apa yang berlaku bila suhu badan kita menurun, otak akan bagi arahan. Pertama, salur darah mengecut. Kedua, bulu roma sila tegak. Ketiga, peluh, kelenjar peluh, jangan keluarkan peluh. Keempat, otot rangka sila mengendur dan mengecut secara aktif. Ini dipanggil sebagai menggigil. Kalau anak-anak tengok ayat nombor 4 tu, otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif, itu sebabnya badan kita menggigil. Sebenarnya sebab otot rangka dan otot rangka tu akan mengecut dan mengendur dengan aktif, so kita akan menggigil, bergerak dengan laju. So bila kita menggigil, kita akan menghasilkan haba. So bila ada haba, maka suhu badan kita akan meningkat. Selain daripada menggigil, otak kita juga akan bagi arahan untuk kelenjar endokrin bebaskan hormon bagi meningkatkan metabolisme badan. Sebenarnya satu kelenjar lah, iaitu namanya thyroid. Thyroid ni dia mengawal metabolisme. Metabolisme ni penghasilan tenaga. Penghasilan tenaga. So otak akan arahkanlah thyroid untuk embeskan hormon bagi meningkatkan metabolisme badan. So penghasilan tenaga, haba pada badan juga akan meningkat. Jadi badan kita akan jadi lebih panas dan suhu badan kembali normal. Anak-anak, kalau anak-anak duduk kat kutub utara pun, kutub selatan pun, anak-anak punya suhu badan mesti 37, mesti normal. Tapi akan ada homeostasis lah. Akan ada kawal atur. Homeostasis tu kawal atur. Akan ada homeostasis lah, kawal atur yang akan memastikan suhu badan kita jadi 37 darjah Celsius. Okey, semua boleh start salin slide yang ni pula. Tak payah lukis. Hebat kan sebenarnya kalau kita tengok ni, kita akan rasa hebatnya Allah dapat mencipta kaedah untuk pastikan tubuh kita kembali kepada suhu normal. Hebatnya Allah, kalau bila kita panas, macam mana kita nak sejukkan tubuh kita. Hebatnya Allah cipta macam mana bila kita sejuk, kita boleh meningkatkan suhu tubuh. Itu sebab saya kata kalau belajar sains ni, kita belajar sebenarnya kehebatan, keagungan kuasa Allah tu lah.
Bukan senang tau nak kawal semua orang. Berapa bilion, berapa milion, berapa trilion manusia ada dalam dunia ni kan. Tapi Allah boleh kawal. Hebatlah sebenarnya. Okay, alright. Sambil-sambil awak menulis tu lah. Dah siap bagi tahu ya. So hari ni kita tengok macam mana tubuh kita nak meningkatkan suhu badan bila suhu badan kita sejuk sangat. Dan juga kita belajar tadi macam mana kalau suhu badan terlampau panas, okey, macam mana pula badan kita nak sejukkan balik tubuh kita. Okey, itu yang kita belajar. Ustazah dah siap. Alhamdulillah. Alright Putri. Putri yang cepat, bagus. Yang lain-lain macam mana? Dah siap belum? Ashania. Belum Ustazah, lagi sikit. Okey. Saya tunggu. Din yang pemalu. Oh, dah siap. Din, kenapa malu sangat? Tapi kan saya pujilah Izzuddin untuk PDPR kedua ni sebab Izzuddin dah masuk kelas. Alhamdulillah. Yang dulu tu Izzuddin tak masuk kan, tapi saya puji. Nice konon. Saya puji Izzuddin sebab dah jadi masuk kelas, dah join kelas. Tanya. Untuk semua yang join kelas ni, tanya. Macam dekat WhatsApp juga. Untuk semua anak-anak yang join kelas, tahniah saya ucapkan. Din kena ceramah. Tahniah lah Din. Ceramah tu memberi kesan sebab awak tak tinggal kelas dah. Tahniah. Bagus siapa yang bagi ceramah tu. Saya nak terima kasih lah kepada orang yang bagi ceramah tu kan. Sebab berjaya mengubah Din untuk masuk kelas. Ya bukan main lagi mengenakan orang. Tapi tak apalah. Gurau-gurau di pagi hari. Kalau tidak kan awak tidur. Ustazah dah siap. Okay, kita masuk next slide. Okay, anak-anak kita akan masuk next slide. Ini apa yang berlaku bila suhu badan menurun dan kita akan tengok salur darah dulu. Okay, kita akan tengok salur darah. Salur darah tu bila suhu badan menurun, bila badan kita sejuk, salur darah akan mengecut. Okay, salur darah akan mengecut. So anak-anak salur nombor 1 ni, salur darah mengecut sebab apa? Salur darah mengecut supaya salur darah tu jauh dari kulit. Tadi suhu badan panas, salur darah mengembang. Salur darah tu dekat dengan kulit supaya haba boleh dibebaskan ke persekitaran. Sekarang ni suhu badan menurun, kita sejuk. So salur darah tak boleh mengembang. Salur darah mengecut dan jauh daripada kulit supaya haba tu tak terbebas ke persekitaran. So badan kita tak adalah jadi sejuk. Kalau salur darah mengembang, salur darah dekat dengan kulit, kita akan nampak muka kita nampak merah, nampak pink. Tapi bila kita sejuk, muka kita dah tak nampak merah, tak nampak pink. Bila kita sejuk, muka kita nampak macam mana? Apa warna kulit kita? Kalau awak sejuk sangat kan? Apa berlaku pada muka awak? Nampak macam mana? Orang akan tahu, muka kau kenapa? Pucat. Yes! Apa dia? Apa Putri? Muka jadi warna biru. Muka nampak macam biru, muka nampak macam pucat sangat. Sebab kenapa? Itulah homeostasis, sebab suhu badan kita dah turun kan. Jadi salur darah kita mengecut dan salur darah tu jauh pada kulit. Bila salur darah tu jauh pada kulit, maka haba kuranglah dibebaskan. Tapi kesan dia ialah muka akan nampak pucat sangat sampai nampak kebiru-biruan. Kalau saya lah sejuk sangat kan, dekat kuku saya ni nampak terus nampak biru-biru.
Tu tanda apa ni, kita punya saluran darah jatuh pada kulit. Hijau, ya Allah kayum jadi hijau, takutnya saya. Nampak hijau serius ke kayum? Sebab ke sebab kayum putih sangat. Sebab tu kayum nampak hijau. Selalunya nampak biru kan, macam Puteri cakap. Kayum dia nampak hijau. Okey, salin nombor 1 tu Dah siap. Okay, good. Okay, so semua orang dah salin nombor 1. Ingat, bila suhu badan menurun, maksudnya kita sejuk sangat, salur darah mengecut, jauh dari kulit, hawa kurang dibebaskan dan kita akan nampak pucat. Okay, sekarang kita nak tengok bulu roma. Tadi Malkis dah tanya sebenarnya. Okay, apa berlaku kepada bulu roma kita pada keadaan sejuk? Bulu roma jadi macam mana? Masa sejuk, bulu roma akan jadi menegak. Dia akan berdiri lah. Tapi awak tak boleh sebut dia berdiri. Bulu roma menegak. Kenapa? Ada sebablah kenapa bulu roma tu jadi tegak. Cuba anak nak tengok dekat permukaan kulit tu macam ada dekat gambar rajah kan, macam ada timbul sikit. Memang tu pun berlaku. Bila kita sejuk sangat, nampak macam ada biji-biji. Okey, itu tandanya bulu roma kita menegak lah. Sebab bulu roma kita nak perangkap haba. Nampak Puteri? Dan siapa yang bercakap tadi? Saya dengar orang bercakap lah. Okey. Bila bulu roma kita menegak kan, so satu lapisan haba akan terperangkap. Jadi lapisan haba tu dia akan jadi sebagai penebat. Satu lapisan udara, bukan haba. Satu lapisan udara akan terperangkap dan lapisan udara tu akan menjadi sebagai penebat. Penebat haba yang menghalang haba terbebas keluar daripada tubuh kita ke persekitaran. So, bila haba tu tak dapat keluar disebabkan ada penebat udara ni, maka suhu badan kita tidaklah cepat turun. So, badan kita akan maintain saja, kan, kekal pada aras normal. Inilah keajaiban homeostasis. Ingat, homeostasis adalah kawal atur. So anak-anak, sebenarnya kita dah ajar apa tau? Homeostasis mengawal atur kandungan air. Apa berlaku bila kandungan air dalam tubuh kita meningkat? Apa berlaku bila kandungan air dalam tubuh menurun? Kita juga belajar homeostasis tentang apa berlaku bila suhu badan kita meningkat. Apa berlaku pada salur darah kita pun semua. Dan apa berlaku bila suhu badan kita menurun. Okay? Best sebenarnya belajar sains. So kita belajar tentang diri kita tau. Kasih Alok. Siap. Alhamdulillah. Okey, sekarang apa yang kita nak buat? Sekarang kita nak buat latihan. Boleh tutup buku tulis. Kita buka buku Science Process Skill. Satu muka surat je. Okey, dah buka lah muka surat 37. Anak-anak boleh keluarkan buku Science Process Skill, buka muka surat 37. Okey dah, jom kita buat sama-sama. Ini soalan dia. Okey, soalan muka surat 37 lah. Soalan nombor 3. Soalannya, awak atau suhu badan manusia melibatkan sistem perkumuhan. Satu lagi sistem kita tak belajar tadi, iaitu sistem peredaran darah, sistem endokrin dan sistem otot. Okey anak-anak, kita tadi tengok 2 sistem je kan? Sebenarnya ada lagi tambahan 2 sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu tubuh kita. Selain daripada perkumuhan dan endokrin, ada juga sistem peredaran darah dan sistem otot.
Bila sebut kawal atur suhu, so kita akan tengok apa berlaku pada suhu badan kita bila terlalu panas dan terlalu sejuk. Okey, semua orang boleh mula melengkapkan bahagian A dan B. Buat yang panas dulu. Okey, anak-anak boleh buat soalan A dan B. Pada otak kita, kalau kat sini ada tambahan maklumat, pusat yang mengawal atur suhu tubuh pada otak nama dia adalah hypothalamus. Okey, saya bacakan pilihan jawapan Condong, bertambah, berkurang, panas, lebih, menggigil, mengecut, sejuk, rapat, sedikit, tegak, hormon, mengembang dan aktif. Okey, kita cuba buat sama-sama. A. Suhu badan 33 darjah Celsius. Bila terlalu panas, dia akan jadi A. Anak-anak rasa A tu apa? Berpeluh. Kurang berpeluh atau lebih berpeluh? Lebih. Yes. Bagus. Jawapannya bila badan kita terlalu panas, maka kita akan jadi lebih berpeluh. So tempat kosong yang pertama tu adalah lebih berpeluh. Okey. Kemudian kita tengok apa jadi dekat bulu roma kita. Bulu roma kita akan menegak ke condong? Condong. Yes, good. Bulu roma kita akan condong dan apa? Dengan kulit. Dan apa dengan kulit? Condong dan? Siapa tahu? Apa perkataan ni? Yes, bagus. Condong, Dania condong dan rapat dengan kulit. Okey. Seterusnya, salur darah. Salur darah dalam kulit. Jadi apa salur darah tu? Tak dengar lah Dania, saya mengembang salur darah dalam kulit mengembang. Alright, kelenjar endokrin. Ni soalan ayat seterusnya tau. Perembesan. Kelenjar endokrin akan kurang merembes apa? Perembesan apa akan berkurang ni? Anak rasa apa? Perembesan apa yang kurang? Siapa tahu? Apa yang akan kurang dirembeskan dan kadar metabolisme badan jadi macam mana? Bagus Qayyum. So, perembesan hormon akan berkurang, perembesan hormon tertentu berkurang dan kadar metabolisme badan. Kalau badan kita panas sangat, kalau badan kita panas sangat, metabolisme badan kita meningkat, berkurang ke bertambah? Sebab berteka, kalau badan kita panas sangat, metabolisme badan tu akan berkurang ke bertambah? Bertambah. Kalau bertambah kita jadi lagi panas puteri. So, macam Qayyum cakap. Ya, betul. Amnani Fatin. Betul. Qayyum pun jawab berkurang. So, bila badan kita panas sangat, metabolisme badan kita tak boleh bertambah. Metabolisme badan kita kena berkurang supaya haba kurang dibebaskan. So, jawapannya kadar metabolisme badan berkurang. Okey, air kencing banyak ke sedikit?
Badan panas sangat. Badan kita panas sangat. So, air kencing. Ya, betul Qayyum. Betul. Betul Rafiq. So, air kencing akan menjadi sedikit. Okay, betul Rafiq. So, Rafiq, Ain, Qayyum juga dalam Google Meet, air kencing akan jadi sedikit. Kesannya, bila semua-semua ni berlaku, kesannya akan jadi B. Badan menjadi anak-anak rasa apa? Kesan dia. Kesan semua kawal atur tu telah berlaku, badan berpeluh, bulu roma condong. So, badan kita menjadi apa? Aktif tak? Tadi badan kita panas sangat tak? Tadi badan kita panas sangat, kemudian berlaku tadi semua kawal atur ni. So badan akan menjadi, bila suhu badan menurun, badan akan jadi apa? Panas ke sejuk? Panas ke sejuk? Ya. Bila suhu badan menurun, bila suhu badan menurun, so B, untuk B, badan menjadi sejuk. Okey, boleh cek jawapan betul tak? Dapat tak ni semua? Kalau dapat, kita akan teruskan. Kita tinggal lagi 8 minit. Nak habis dah pun. Kita teruskan apa berlaku bila badan kita terlalu sejuk. Tadi badan kita terlalu panas, ni sekarang ni badan kita terlalu sejuk. So badan normal 37 darjah Celsius, bila terlalu sejuk mempengaruhi hipotalamus otak, pusat sejuk otak, untuk mengeluarkan arahan bagi mengawal atur tubuh supaya suhu menjadi lebih tinggi lah. Okey, kita tengok. Pertama sekali, otot mengecut dan mengendur secara, macam mana tadi? Saya dah terangkan pasal otot rangka kan? Otot rangka tu mengendur secara apa? Apa perkataan yang paling sesuai? Tadi kita sudah, nak potong tak apa yang kita dah guna? Perkataan yang dah guna tu potong, tinggal beberapa perkataan je lagi. So sekarang ni, apa perkataan yang sesuai? Untuk otot. Perkataan yang sesuai untuk otot. Otot mengecut, ni otot rangka Otot mengecut dan mengendur secara apa menyebabkan badan apa? Rafiq dengan Ain dah jawab dah. Okey, otot mengecut dan mengendur secara aktif, betul? Bila otot mengecut dan mengendur secara aktif, so badan akan jadi macam mana? Anak-anak dalam Google Meet? Qayyum dah jawab, saya tak perasan Qayyum. Okey, dalam Google Meet Qayyum dah jawab, iaitu bila otot mengendur dan mengecut secara aktif, maka badan akan menggigil. Betul, bagus. Okey, so badan kita akan menggigil. Thank you yang menjawabnya Qayyum. Siapa tadi yang menjawab? Google saya dengar Rafiq juga dan Ain. Siapa tadi Tak nampak, saya buka chat, so nama awak dah terlindung. Okey, tak apa, kita teruskan. Bulu roma berdiri macam mana? Tegak. Ya, Tegak. Betul. Bulu roma berdiri tegak. Okey, bulu roma berdiri tegak. Sekarang ni salur darah. Salur darah dalam kulit. Mengecut. Betul. Salur darah dalam kulit akan mengecut. Hormon tertentu dirembeskan. Dan kadar metabolisme. Sekarang ni kita nak panaskan badan tau. Macam mana Putri? Kita nak panaskan badan. So kadar metabolisme jadi macam mana?
Bertambah. Ya, bagus. Kadar metabolisme badan akan bertambah sebab kita nak hasilkan haba. Sebab kita sejuk sangat kan? So, kadar metabolisme badan bertambah. So, kesannya dekat D. Badan menjadi... Oh, Izudin dah siap dah. Badan menjadi Panas. panas dan suhu kembali kepada 37 darjah Celsius. Okey, itu jawapan dia. Betul tak? Cek balik anak-anak punya ni. Okey, punya jawapan. Betul atau tidak? Kita dah buat dah. Kiranya muka 37 ni settle lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, cuba tengok belah bawah tu. Dia cakap apa belah bawah tu, dia bagi peringatan lah dekat kita. Sebenarnya peringatan ni kita dah bincang tadi. Dia kata apa? Dia kata ingat perlu menyerap haba badan dan tersejat dan menyejukkan badan semasa cuaca panas. Maksudnya masa panas badan kita berpeluh. So badan kita tu peluh-peluh yang terkeluar tu akan menyerap haba badan, kemudian tersejat dan badan jadi sejuk. Lepas tu salur darah dalam kulit mengembang cuaca panas. Kenapa? Untuk mengalirkan lebih banyak darah ke kulit. Kenapa? Untuk membebaskan haba. Bila sejuk, kita menggigil. Ini adalah tindakan otot rangka yang mengecut dan mengendur secara aktif. Bila dia mengecut dan mengendur secara aktif, bila kita menggigil, so kita akan jana haba. Panaslah sikit badan kita kan? Dan bulu roma akan menjadi tegak untuk perangkat lebih banyak udara supaya udara tu boleh menjadi penebat haba. Ada soalan tak? Kita dah nak habis, tinggal lagi 3 minit. Wah, ini kita berjaya memaksimalkan sesi pembelajaran kita. Ada soalan anak-anak? Okey, Qayyum kata tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Is kata tak ada. Lain? Tak ada. Faham? Okey. Alhamdulillah. So fahamlah semua ni. Kalau bagi saya lah, kalau anak-anak tak ada soalan tu, maksudnya anak-anak faham. Faham tak? Faham? Alhamdulillah. Okey, syukran anak semua. Okey. Kalau tak ada apa-apa soalan, so kelas kita nak berakhir. Siapa boleh bagi rumusan sikit? Kita belajar apa hari ni sebenarnya selama 1 jam setengah ni? Kita belajar apa? Din nak apa tu Qayyum? Din nak tolong jawab. Silalah Din. Apa yang kita belajar hari ni? Din! Oh, Din! Qayyum minta Din bagi rumusan tu. Kita belajar apa ini? Kawal atur suhu badan. Pandai. Yang kita belajar adalah kawal atur suhu badan. Macam mana kita nak kawal atur bila suhu badan kita meningkat, bila suhu badan kita menurun. Okey, saya nak share gambar anak-anak dekat WhatsApp tau. So semua orang buka kamera jap. Bukan senang ni. Jom buka kamera. Cepat. Ini special untuk orang ada dekat Google Meet. Lagi. Gania, Puteri, Balkis, Is, Qayyum, Faris, Azwa, Izzuddin, Aisyah, Dania. Cuba buka, kita nak ambil gambar. Nombor 9, lepas ni kelas apa Okey. Lam. Lupa. Selalunya kita mesti bertemu dengan Lam. Okey dah. Cepatlah siapa ni? Saya nak ambil gambar ni. Tak nak buka. Memang pemalu lah awak ni. Okey. Sekarang semua orang senyum. Senyum. 1, 2, 3.
Okey dah. Special untuk orang di Google Meet. Okey, tak ada apa-apa soalan. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan lagi kejap. Saya nak ambil satu lagi gambar sekejap. Yang nak ada nama ni. Okay. Alright. Syukran jazilan anak-anak semua. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Apa ya? Tak dengar. Okay. Syukran jazilan. Sama-sama Haris. Bye. Okay. Bye Balkis. Okey, anak-anak di WhatsApp, itu sahaja kita punya sesi hari ini. Dan saya harap anak-anak di WhatsApp juga tidak ketinggalan dalam sesi pembelajaran kita.